Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah Nazira binti Kamarul Zaman, nombor matrik 058655 dari kos Diploma Dakwah. Hari ini saya ingin mengupas sedikit tentang tajuk falak kumpulan kami, iaitu Trigo Falak. Ekstrak Trigo Falak adalah falak merupakan antara bidang ilmu yang terpenting dalam Islam. Sejak kebelakangan ini terdapat perkembangan pesat dan minat yang tinggi terhadap ilmu falak di Malaysia. Seluruh khalayak yang mengendalikan ilmu falak perlu dipertingkatkan bagi memastikan ianya dapat memberi sumbangan dan manfaat yang besar kepada umat Islam. Yang seterusnya adalah objektif Trigo Falak. Yang pertama, bertanggungjawab dalam mencapai sasaran pendapatan seperti yang telah ditetapkan. Yang kedua, berusaha memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menggalakkan penyebaran ilmu falak ke dalam masyarakat melalui aktiviti pelancongan. Yang keempat pula adalah memberi pengetahuan asas tentang ilmu falak dan memberi pengalaman merasakan keagungan ciptaan Allah yang Maha Pencipta. Kelebihannya adalah yang pertama, manusia dapat menggunakan bintang sebagai pandu arah dalam pengembaraan dan pelayaran untuk tujuan perdagangan. Yang kedua, pembinaan takun Islam berdasarkan kepada pergerakan bulan mengelilingi bumi. Yang ketiga, pergerakan matahari ketara juga digunakan sebagai penentu waktu atau jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang Trigo Falak. Kumpulan kami terdiri kepada 3 orang. Saya Noferiah binti Azmi, nombor matrik 058892. Seterusnya, saya akan pergi kepada bahagian pengenalan Trigo Falak. Setinggi-tinggi penghargaan kami tujukan kepada pensyarah kami yang telah membantu kami sekaligus menjadi penasihat kepada kami dalam menghasilkan aplikasi ini. Aplikasi ini telah dihasilkan oleh pelajar Diploma Dakwah Semester 3 bagi tugasan pengurusan falak. Harapan kami sebenarnya bukanlah sekadar menyiapkan tugasan ini, tetapi kami berharap aplikasi ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sedikit penerangan, aplikasi Trigo Falak adalah aplikasi yang berkaitan dengan pengenalan, kuis berkaitan Trigo Falak dan isu-isu yang berkaitan Trigo Falak yang menjadi perbahasan dalam ilmu falak. Justru itu dapat menanam minat generasi muda mempelajari dan mengenali ilmu falak dengan lebih lanjut. Seterusnya, latar belakang laman sesawan. Trigonometri adalah cabang matematik yang mengkaji hubungan yang melibatkan panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul pada abad ketiga dari aplikasi geometri untuk kajian astronomi. Para ahli astronomi abad ketiga mula-mula menyatakan bahawa panjang sisi segitiga sudut kanan dan sudut antara kedua-dua belah pihak mempunyai hubungan yang tetap, iaitu sekurang-kurangnya panjang satu sisi dan nilai satu sudut diketahui, maka semua sudut dan panjang lain boleh ditentukan secara algoritma. Pengiraan ini tidak lama lagi telah ditakrirkan sebagai fungsi trigonometrik dan hari ini berleluasa dalam kedua-dua matematik yang tulen dan digunakan kaedah analisis asas seperti transformasi Fourier misalnya atau persamaan gelombang. Menggunakan fungsi trigonometri untuk memahami fenomena kitaran merentasi banyak aplikasi dalam bidang yang pelbagai seperti fizik, kejuruteraan, mekanik dan elektrikal, muzik dan akustik, astronomi, ekologi dan biologi. Trigonometri juga merupakan asas seni ukur-ukur. Trigonometri paling mudah dikaitkan dengan segitiga sudut-sudut planet. Seterusnya, hitungan waktu solat. Hitungan waktu solat juga boleh menggunakan kaedah trigonometri sfera dan data matahari. Boleh melihat kepada gambar rajah yang telah diringkaskan formula pengiraan waktu zuhur menggunakan formula trigonometri sfera. Begitu juga untuk waktu-waktu solat yang lain boleh merujuk kepada gambar rajah yang telah tertera. Sumbangan terbesar dalam bidang geodasi dan geografi dalam dunia Islam adalah daripada Abu Raihan Al-Biruni. Beliau telah memperkenalkan kaedah untuk mengukur bumi dan jarak pakai kaedah penyetigaan yang membabitkan bentuk bumi yang sfera selain menggunakan algebra dan trigonometri sfera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amilah Syahidah binti Ayub. Nombor matrik saya 058561 dan saya dari Diploma Dakwah. Baiklah, saya akan sambung pada pembentangan yang seterusnya, iaitu mengenai pengantar identitas trigonometri. Dalam trigonometri sendiri ada sudut istimewa yang sering digunakan untuk besar sudut istimewa tersebut, iaitu sifar, 30, 45, 60 dan juga 90 derajat. Sebenarnya masih ada sudut istimewa yang lainnya kerana pada dasarnya grafik trigonometri ini bersifat periodik. Di sini saya letakkan sebuah rumus yang dapat digunakan untuk mencari besar nilai fungsi dari trigonometri yang berhubungan dengan sudut istimewa yang sudah dijelaskan oleh pembentangan sebelumnya. Seterusnya saya akan masuk pada dalil ayat Al-Quran, iaitu dalam surah Yunus ayat ke-5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinin wal hisaba ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Yang bermaksud, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar atau terang benderang dan bulan itu bercahaya, dan dialah menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah randah pada tempat-tempat peredaran masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya atau tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya. Matematik adalah ilmu yang mementingkan logik dan ketepatan, manakala Al-Quran adalah kalam Allah yang terkandung bahasa dan nombor-nombor. Jika seseorang gagal untuk menghubungkan matematik dan Al-Quran, ia dinasihatkan untuk memahami topik dan kaitan antara akli dan nakli. Betapa Al-Quran sendiri mengajak kita untuk menghubungkan antara akal dan wahyu. Maka dapat kita simpulkan bahawa aplikasi trigonometri dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mencari ketinggian suatu benda pada bidang datar hanya dengan mengetahui sudut kemiringan dan jarak pengamat terhadap benda tersebut. Serta banyak juga digunakan pada bidang sains, arkitek, pelaut dan sebagainya. Pengetahuan tentang trigonometri ini telah membantu untuk pengaplikasian dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, trigonometri digunakan untuk mengukur ketinggian sesuatu bangunan dan mengira sudutnya dengan lebih lancar. Malah, penggunaan trigonometri ini juga boleh diaplikasikan dalam bidang astronomi untuk menghitung jarak antara benda-benda di langit. Sekian, itu sahaja daripada